sejujurnya memang berdebar. Pernahkah Anda merasa takut? Entah itu takut kepada makhluk yang tak terlihat. Sekarang dah tiba waktu lewat malam untuk ke banglo yang terletak di dalam kawasan hutan dan terdapat banyak dusun-dusun tanaman agak terpencil di dalam kawasan kampung tinggal di dalam sana. Sekarang berada di Jalan Bukit Miku Rembau yang mana popular di kalangan penunggang-penunggang basikal untuk melakukan aktiviti cycling. Agak sunyi pada lewat malam ini, berkabus selepas petang tadi hujan lebat dan petir sambung menyambung. Petang tadi semasa masuk ke dalam kawasan hutan tersebut dan semasa hampir ke kawasan banglo dan ingin memulakan eksplorasi, langit mulai gelap dan tanda-tanda hujan lebat akan turun. Tapi disebabkan dah sampai, saya tetap teruskan eksplorasi. Dan semasa membuat rakaman, buruh mula berbunyi tidak berhenti dan secara tiba-tiba hujan pun turun dengan lebatnya, membuatkan saya terpaksa berteduh di dalam bangunan tinggal tersebut. Memandangkan untuk keluar dari situ, saya perlu menuruni bukit dan kereta parking agak jauh dan mungkin akan mengakibatkan peralatan kamera saya rosak. Jadi terpaksalah berteduh di dalam banglo tersebut. Nak dipendekkan cerita, semasa bervlogging tu, tanpa disangka petir menyambar beberapa pokok di kawasan dusun berdekatan dan juga beberapa kali menyambar atap banglo tinggal tersebut, yang membuatkan saya amat terkejut disebabkan percikan api dari atas bumbung dan tepi bumbung yang tak jauh daripada saya. Syukur Alhamdulillah dipermudahkan urusan. Agak putih dan silau mata saya dibuatnya akibat terangnya petir yang menyambar. Jadi rakaman tidak banyak yang dapat saya rekamkan, hanya memikirkan keselamatan terlebih dahulu. Drone juga tidak dapat saya terbangkan dan selepas itu hampir maghrib juga saya dapat keluar daripada situ. Apabila hujan reda, saya ambil keputusan untuk datang kembali pada jam 2:30 pagi. Dan sekarang saya akan masuk ke dalam kawasan sana untuk meninjau-ninjau keadaan malam di sana. Okey, cerita berkenaan sejarah kampung ini, iaitu Kampung Miku Lama. Dimaklumkan oleh seseorang bahawa kampung ini pada masa lalu telah diserang komunis dan membuatkan kerajaan mengarahkan penduduk berpindah ke kampung yang baru yang sekarang dinamakan Kampung Miku Pindah. Akibat perpindahan itu, banyak rumah-rumah kampung ditinggalkan begitu sahaja. Termasuklah satu banglo yang akan saya singgah ini dimaklumkan milik Adun pada masa lalu. Tapi agak pelik juga, Adun duduk jauh di dalam hutan sana. Wallahualam, mungkin penduduk lebih tahu berkenaan pemiliknya. Semasa melalui jalan kampung ini, saya lihat hanya beberapa buah rumah saja yang kosong. Mungkin rumah atau pondok dusun yang mana tuan kebun akan datang singgah sekali-sekala untuk melihat kebunnya, atau sebaliknya. Namun saya berhenti hanya setakat kawasan banglo tinggal ini saja dan tidak teruskan jalan ke kawasan hujung kampung. Mungkin ada beberapa lagi buah rumah di dalam sana. Dan semasa melalui jalan ini, ada juga beberapa penduduk yang mungkin tidak berpindah keluar ke perkampungan baru, keluar masuk dari kawasan ini. Amat susah juga untuk lihat penduduk yang lain. Ada juga terlihat orang asli menaiki motor sekali-sekala ulang-alik pada waktu petang. Berkenaan sejarah Kampung Miku, apa yang saya baca daripada satu sumber yang mengisahkan pembukaan kampung ini pada masa lalu, kira-kira 400 tahun dahulu, ada sepasang suami isteri berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat, merantau ke Tanah Melayu. Tujuan mereka ialah untuk membuka perkampungan bagi memulakan penghidupan baru. Si suami bernama Si Guntalam, manakala si isteri bernama Nagokayo. Kerana mereka hanya orang biasa, maka tidak ada sesiapa yang sanggup menyertai mereka. Kedua suami isteri tersebut hanya berserah kepada untung nasib saja, ibarat untung sabut timbul kalau untung batu akan tenggelam. Sampai di Tanah Melayu, mereka terus berjalan mengikut langkah kaki saja kerana tidak ada arah tujuan yang tertentu. Apabila penat berjalan, mereka berhenti rehat seketika, kemudian meneruskan perjalanan semula.
Apabila hari senja, mereka singgah untuk bermalam dan keesokan harinya mereka meneruskan perantauan. Adalah dipercayai mereka mendarat di Port Dickson yang mana ketika itu masih belum bernama. Kemudian mereka sampai di Sungai Ujong yang ketika itu masih belum diterokai. Mereka terus berjalan lagi, akhirnya sampai di Rembau. Ketika itu kawasan Rembau sudah didiami oleh orang-orang asli yang merupakan penduduk asal dan orang-orang Minangkabau yang datang dari Sumatera. Namun si Gontang dan Nago Kayu tidak berhasrat untuk menopang hidup dengan mereka kerana tujuan asal ialah untuk membuka perkampungan baru. Akhirnya mereka sampai di suatu tempat yang menarik minat mereka untuk menerokai. Kebetulan pula sebaik saja mereka sampai di tempat itu, hari sudah hampir senja dan mereka mengambil keputusan untuk bermalam di situ. Dalam tidurnya si Gontalang bermimpi didatangi oleh seorang tua yang berjubah dan berjanggut panjang. Orang tua itu menyuruh si Gontalang menetap di situ kerana tempat tersebut memang sesuai dan mereka akan hidup bahagia. Apabila terjaga dari tidur, si Gontalang menceritakan perihal mimpinya kepada isterinya. Si Nago Kayu amat gembira mendengarnya dan berasa yakin nasib mereka akan berubah apabila mendiami kawasan tersebut. Bermula dari hari itu, si Gontalang dan isterinya berusaha untuk menjadikan tempat itu sebuah perkampungan baru. Usaha mereka tidak sia-sia kerana dari hari ke sehari semakin ramai yang datang ke situ dan akhirnya kawasan tersebut menjadi sebuah perkampungan. Tidak beberapa lama kemudian berlaku musim kemarau yang amat panjang menyebabkan kawasan tersebut menjadi kering kontang. Akibatnya banyak tanaman mereka yang mati dan ini menimbulkan kerusingan di hati penduduk kampung tersebut. Akhirnya si Gontalang mengajak penduduk kampung berkumpul untuk membaca doa selamat dan memohon diturunkan hujan. Selesai saja doa dibacakan, maka turunlah hujan dan hujan itu tidak berhenti selama 7 hari 7 malam. Apabila hujan telah berhenti, penduduk kampung keluar beramai-ramai. Mereka dapati tanah yang dahulunya kering kontang kini sudah subur dan sesuai untuk bercucuk tanam. Akhirnya perkampungan tersebut jadi maju dan penduduknya hidup aman damai. Pada satu hari, si Gontalang duduk di bawah sebatang pokok yang rendang. Dia bersandar di perdu pokok itu sambil mengenang masa silamnya. Dia teringat di tempat itulah dia dan isterinya mula-mula sampai dan di bawah pokok itulah mereka bermalam. Tiba-tiba si Gontalang sedar yang kampung itu belum ada nama. Maka dia pun memikirkan apakah nama yang sesuai untuk kampung tersebut. Setelah agak lama berfikir, akhirnya si Gontalang memutuskan untuk menamakan kampung itu Kampung Miku. Sempena nama pokok miku yang rendang menjadi tempat mereka bermalam pada hari pertama sampai ke situ. Sehingga ke hari ini, kampung tersebut masih kekal dengan nama Kampung Miku. Sampai kawasan banglo tersebut dan kita membuat eksplorasi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah.
So, malam dekat kawasan sini. Bunyi hutan. So, banglo ni kita kena mendaki sikit jalan untuk naik ke atas. Dan malam ni agak berkabus. Ambil tu ketiga. Berkabus teruk. Sebab petang tadi hujan. Disebabkan terletak dekat tengah hutan, so kabus dia agak tebal. So dekat pokok ni nampak ada tali digantung dekat dahan ni. Agak tinggi juga bukit dia. Cengap. So petang tadi kebanyakan pokok sini disambah peti dan juga atap bangunan ni, banglo ni hampir terkena pada saya. Alhamdulillah dipermudahkan. So simen-simen ni dah pasti rumah ni dah siap ataupun belum. Tapi kalau kita tengok dia punya views ni semua yang atas ni dia agak lama juga, barang lama. So masa peti tu menyambah DB box ni, tak tahu lah dia berbunyi, tak tahu lah pintas-pintas ke apa kan. So lantai-lantai dia semua checkerboard, style lama.
Tapi nak berkaikan tandas ni semua pernah digunakan. Sini bahagian ruang tamu. Ni tingkat 3. Banglo ni hanya sebiji ya. Hanya sebiji ya. Malam ni langsung tak ada angin. So sebab saya datang ke sini, bila saya tengok sejarah apalah yang saya baca lah, kat bangunan ni agak menarik, terutama berkaitan dengan British ke komunis ke zaman perang kedua ke. Agak menarik membuatkan saya datang ke sini untuk lihat sendiri kawasan banglo ni, kawasan kampung yang dimaklumkan telah diserang komunis. So tertanya juga mengapa ditinggalkan, ataupun banglo ini dimiliki oleh tuan kebun, tuan tanah yang telah berpindah ke tempat yang baru. Rumah pun masih lagi belum siap plaster, pintu kayu pun belum shellac. Yalah, macam rumah ni belum disiapkan. Tapi kalau tengok, masih ada kesan-kesan perabot lama. Dan tandas pun kalau lihat telah digunakan sebelum ni. Jadi itulah review
yang boleh saya lihat daripada sisi pandangan saya. Durian. Semakin tebal gabus, semakin tebal. Mungkin boleh duduk sekejap kat sini. Betul benar. Pusing lagi sekali. Sekampung ni dekat Rembau. Selepas melihat YouTube channel daripada seorang, saya jumpa sekali je video tu. Saya tak ingat channel apa. Apa-apa pun terima kasih kepada channel beliau kerana dengan video beliau saya dapat ke sini untuk merasai
Sini suasana dekat kawasan sini. Banglo ni tak besar, tapi boleh tahan punya suasana dia. At least saya dapat lihat sendiri bangunan ni. Mungkin dia punya shilling ni mungkin dia kena remote. Jadi tak tahulah kepunyaan siapa banglo ini. Apa-apa pun satu pengalaman yang menarik dengan Hujan Lebat hampir di Sembawang Putih. Satu pengalaman yang tak dapat dilupakan. Kadang-kadang bukan senang kita nak buat satu rekaman macam-macam masalah. Jadi itulah dia suasana keadaan malam sini. Sunyi, sepi, hanya bunyi malu-malu dalam hutan je. Oh, kalau bercakap pun keluar sejuk. Macam kat Laut Negara rasanya. Demi sejuk kat sini. Pukul hampir 3 lebih. Kita lagi mungkin pukul 4. So mungkin duduk sekejap dekat sini. Lepas tu baru kita gerak. Baru mungkin duduk sekejap di sini, and then baru saya gerak ke luar. So dah lihat dalam masuk ke sini kan. So begitulah keadaan ni. Jauh sikit masuk ke dalam. Dekat sini banyak macam jeram, boleh mandi-manda kan. Dan kawasan Lembau ni saya lihat kawasan dia kehijauan sesegak, fresh, jauh daripada kesibukan bandar. So bila duduk dekat dalam banglo, dekat dalam hutan ni, dusun dia agak nature lah kan. Jadi tak banyak lah rekaman yang boleh saya buat di sini, yang boleh saya rekamkan, sebab dia bangunan dia satu je.
Okey, setakat itu je lah yang boleh saya rakamkan buat setakat ni, sebab ada lokasi lagi lain dekat Negeri Sembilan ni yang saya akan pergi. Agak-agak penat juga. Besok akan masuk balik semula ke sini untuk buat rakaman drone. Sebab pagi-pagi lepas subuh memang agak menarik juga dekat kawasan sini berkabus. InsyaAllah. Selamat tinggal. Dekat ujung sana masih lagi jauh ke dalam sana. Saya tak pasti jauh mana untuk ke kampung, ke dalam sana. Dan kawasan depan ni semuanya hutan. Ini jalan keluar. Saya tak banyak informasi. Jadi tak banyak informasi lah kat kawasan sini yang boleh saya kongsikan. Tapi malam dekat sini ada kala normal, rasa biasa. Ada kala juga dia tiba-tiba rasa creepy. Macam tu. Selesai daripada membuat eksplorasi dekat banglo dekat dalam kawasan hutan sana, saya pun terus keluar. Dan semasa dekat jalan raya tu, Bukit Miku tu, ada beberapa ekor anjing yang mengejar kereta saya. Dan lepas tu saya balik ke penginapan hotel. Macam biasalah lepas explore ni, bersihkan badan, mandi dan cuba untuk lelap. Tetapi memang malam tu tak boleh nak lelapkan mata sekejap, sebab dekat luar anjing tak berhenti menyalak. Jadi saya agak hairan dan terdetik untuk saya buka langsir melihat apa yang disalahkan oleh anjing ni. Jadi anjing ni dia mengarah ke satu buah rumah dekat kawasan gelap tu. Jadi bila saya perhatikan betul-betul dekat rumah tu, dekat atas bumbung ada kelihatan beberapa objek. Dalam 3 objek bulat berputar-putar berlega-lega di atas bumbung. Dan saya dapat rakamkan. Lama juga anjing tu menyala lah. Jadi saya tak boleh nak tidur sampai ke pagi. Dan selepas tu pukul 7:08 saya keluar untuk buat rakaman drone. Dan saya masuk semula ke banglo tersebut.
bukit sikit. Banglo ni awal-awal dah exercise. So sekarang ni nak hujan. Belah sana memang dah hujan lebat. So saya capture mana yang mungkin, mana yang dapat untuk footage waktu petang, dan semalam akan kembali semula ke sini. Jadi kita buat quick review. So kalau hujan lebat, mana yang terkandas kat dalam ni. Lebat sampai rumah je terus hujan turun. So macam mana nak lari ke kereta, so terkandas kat dalam sini. Kalau lihat dekat rumah ni ada simen-simen macam tengah renovate. Sekarang pukul 5 lebih, hampir pukul 6. Dia punya ambience kan, suasana dia peti-peti macam ni. Naikkan blue rumah. So design lama checkerboard. So kita berteduh sekejap dekat sini. Sebab malam nanti kita akan masuk semula. Malam ni tak pasti hujan ke tidak. So kalau hujan pun tetap akan explore. Datang daripada JB je.
dimaklumkan dekat dalam kawasan hutan ni ataupun kawasan lain ada satu makam makam untuk apa saya tak ingat. So bila menonton channel tersebut menarik minat saya untuk datang ke sini lah. Sebab kampung ni, Kampung Meku, mempunyai sejarah dengan komunis pada masa lalu, yang mana komunis telah berada di kampung ini dan membuatkan huru hara lah. Biasalah komunis kalau datang satu kampung tu, apa yang dia akan buat kan? Disaster. So lama-kelamaan penduduk kampung yang lama ini telah dipindahkan ke kampung yang baru. Itu berdasarkan apa yang dimaklumkan. So boleh kongsikan info lain berkenaan tempat ini, lokasi ini. Bismillah. So sebelah ni memang saya tak biasa sangat area sini. Dulu main area Seremban je. Sekarang main area Rembau, Kuala Pilah. So hari ni kita bermalam dekat sini dulu. So, tak banyak yang dapat saya rakamkan. Walaupun banglo ni hanya sebuah, tapi agak menarik juga. Sebab sejarah kampung ni. Tapi yang dimaklumkan rumah adun tu saya tak pasti. Aku kan mana mungkin adun nak duduk kat tengah hutan macam ni kan. Buaya pun ada catu Tapi catu pun buaya ni dia punya elektrik memang dah tak ada lah, dia dipotong. So footage petang ni pukul 6 lebih. Tak banyak mana yang dapat saya kongsikan. Hujan lagi, tak boleh nak fly drone. Malam kita sambung. Malam kalau hujan kita masuk juga, InsyaAllah. Saya terpaksa off kamera sebab hujan lebat lah. Motorized ni takut masuk air.
Relax dulu. Jadi masa masuk ke arah kawasan rumah ni, sepanjang jalan tu, jalan dia agak kecil juga. Dan saya tidak nampak rumah-rumah kampung yang dimaklumkan, hanya 1-2 buah aja yang telah ditinggalkan. Dan mungkin itu adalah satu pondok dalam kebun macam dusun durian ni apa semua untuk singgah lah. Pondok untuk singgah. Tapi ada jalan straight lagi, kampung ni hujung lagi yang mana saya tak pergi lagi. Mungkin ada banyak lagi kampung dekat sana. Dan dekat sini juga dimaklumkan ada perkampungan orang asli. Perkampungan orang asli. Sana memang dah lebat teruk kalau nak ke atas sana. Kat sini masih hujan, belum sampai lagi. Hujan sikit-sikit. So rasa sempat lari kejap kot. Off camera dulu. Agak bayu juga nak keluar sebab baru tadi kilat menyambar rumah atas ni, so dialihkan ke tanah. Agak bahaya juga sebab kat sini banyak pokok. Bila peti-peti kilat menyambar ni, memang jangan duduk bawah pokok. Nasib baik saya tak duduk dekat balkoni tu. Kilat tu dekat situ je ada bumbung. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Subhanallah. Masya Allah. Agak bahaya juga. Subhanallah. Agak bahaya juga. Subhanallah. Mungkin saya kena off dulu kamera tu aku. Sebab magnetik kan. Masya Allah.
bahaya sebab atas ni atap dia lagi bocor-bocor, lopong-lopong. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Ini kali pertama saya semua bangunan tinggal. Hadapi benda macam ni. Wassallallahu wassalam. Kita ni manusia tak boleh buat apa. Cuba berdoa je. Subhanallah. Allahumma syaibana fi'an. Allahumma syaibana fi'an. Jujurnya, secara jujurnya memang berdebar. Masya Allah. Sebab kat sini dikelilingi pokok-pokok sebagai penebat ke bumi. Dan bangunan ni, penebat dia tak pasti ada ke tidak ada. Tapi peti akan sambar hujung-hujung pokok dekat sini. Dan juga atap bangunan. So saya pun was-was untuk lari ke kereta kat bawah sana anytime je. So sebab kenapa saya duduk kat bawah? Sebab dekat atas sana atap genting, tengok memang berlubang-lubang. So kat bawah ni konkrit. So selamat sikit insyaAllah.
dipendekkan cerita semasa bervlogging tu, tanpa disangka petir menyambar beberapa pokok di kawasan dusun berdekatan dan juga beberapa kali menyambar atap banglo tinggal tersebut, yang membuatkan saya amat terkejut disebabkan percikan api dari atas bumbung dan tepi bumbung yang tak jauh daripada saya. Syukur Alhamdulillah dipermudahkan urusan. Agak putih dan silau mata saya dibuatnya akibat terangnya petir yang menyambar. Jadi rakaman tidak banyak yang dapat saya rakamkan, hanya memikirkan keselamatan terlebih dahulu. Selesai sudah eksplorasi dekat kawasan Banglo tu, dekat Rembau. So hari ni pagi tadi pukul 7 lebih keluar untuk buat rakaman drone. Kemudian terus gerak ke lokasi yang lain. Jadi sebelum gerak tu singgah sekejap dekat jeram segarkan badan sekejap, mandi dulu sini, ambil puang, mandi dekat jalan dekat sini. So sebelum mandi tu saya nak ucapkan terima kasih kepada subscriber ataupun fans. Terima kasih. Saya amat hargai tempat yang jatuh sudah. So terima kasih banyak, sangat cantik. Terima kasih banyak dan saya amat hargai. Jadi jumpa lagi dalam vlog yang akan datang, tak pasti bila. Seperti biasa, insya-Allah. Dan assalamualaikum.